أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan Imam syukran. Itu juga jawatan kuasa surau atau sudah dianggap sebagai masjid hijrah di sini, Ali Qaryah Kota Warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita berhimpun dan dapat kita memanfaatkan masa antara Maghrib dan Isyak untuk sama-sama kita mengulang kaji, menyegarkan semula kadang-kadang apa yang sudah lama kita tidak ulang kaji semula. Walaupun perkara fiqh merupakan perkara yang sudah kita lama hadap dari segi teoretikalnya dan sudah pengalaman lama dan luas kita dalam bidang praktikal, namun terkadang praktikal tanpa disuluhi dengan teori menyebabkan kita ini mungkin tersongsang dan terkeluar daripada landasan. Namun demikian, kalaulah sekadar teori tanpa amal juga, itu seolah-olah yang disebutkan sebagai sudah ada pokok, sudah ada pokok yang begitu rendang dan cantik, tetapi tidak langsung ada hasil dan buah yang merupakan natijah kepada ilmu yang sudah pun diperolehi. Maknanya kena ada juga buahnya. Justru cara yang terbaik untuk kita lakukan iaitu kita hendaklah mengamalkan apa yang kita berilmu ataupun apa yang kita cari dan tuntut ilmu itu. Moga-moga amalan kita ini sentiasa berada pada landasan yang benar dan moga-moga mendapat keredaan daripada Allah sesuai dengan firman Allah surah Al-Kahfi ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang nak bersua dan bertemu semula dengan Allah pada hari kiamat kelak, pada pertemuan yang kekal abadi di negeri akhirat nanti, falyamal, amalah amalan yang saleh, wala yusyrik, tidak langsung ada syirik, bi'ibadati rabbih ahada, dalam apa jua ibadatnya kepada Allah. Justru walaupun kita sudah pun mungkin diketahui sebagai tuan haji ataupun puan hajah sekarang ni, tapi itu tidak pun pernah kita rasa besar, rasa lain maqam daripada jamaah ahli qaryah kita yang lain. Hanya itu kita ucapkan terima kasih ataupun kita menghargai ujian tersebut, kerana asalnya kita pergi untuk menunaikan dan menyambut panggilan Allah dengan kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Dengan demikian kita akan melakukan amalan itu hanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung perbahasan pada malam ini, insya-Allah saya kira pengenalan beberapa istilah fiqh, iaitu fardu wajib, fardu ain, fardu kifayah, rukun, syarat, sunat, harus, haram, makruh pula, makruh yang tahrim, makruh tanzih, adaan, qadaan, i'adatan, ulang pula. Qada lain, ulang lain pula. Ulang dipanggil i'adah. Insya-Allah kalau sempat separuh pun sudah bagus sudah malam ni. Tapi kurang-kurang kita nampak dalam bahagian dan
permasalahan yang kita nak tempuh pada kali ini lebih kepada pengistilahan yang sudah kita mengetahuinya secara asas, tetapi cuba kita analisa dan dalam semula perkara itu. Sebelum nak memulakan apa jua bab fiqh, masalah-masalah berkaitan dengan fiqh ini, hendaklah kita cuba mengenal pasti apa istilah-istilah fiqh yang begitu selalu digunakan pakai dalam perbahasan para ulama, dan juga ia merupakan hasil keputusan daripada pemahaman ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Maka timbullah apa yang disebut sebagai perintah Allah ini membawa kepada wajib, perintah Allah ini membawa kepada sunat, larangan Allah ini bermaksud haram, larangan Allah ini bermaksud makruh. Maka harus kita kata mengenal pasti dan mengenali apa yang dikatakan wajib, apa yang dikatakan sunat, apa yang dikatakan harus, apa yang dikatakan makruh. Kerana pada ayat Al-Quran tidak diayatkan pun, iaitu adalah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman itu sembahyang 5 waktu. Tak bunyi macam tu. Dia bunyi aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat. Begitu juga kewajipan berwuduk, syarat untuk kita memulakan sembahyang. Tidak dikatakan wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu apabila hendak mendirikan sembahyang untuk mengambil wuduk. Tak bunyi macam tu. Dia tidak terus pergi kepada hukum, dia bagi kepada perintah saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Bunyi macam tu. Rupa-rupanya ayat Al-Quran tidak dinyatakan hukum, cuma ayat Al-Quran diserlahkan perintah. Lalu para ulama menganalisanya berdasarkan qarinah, berdasarkan orang kata pemahaman, maka terkesanlah oleh mereka arahan itu adalah wajib, arahan itu adalah sunat. Bunyinya macam ni: kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, janganlah berlebih-lebihan dan membazir. Maka ayat ini bukan suruh wajib kita makan. Kalau faham macam tu, adalah menunjukkan ayat ini kewajipan untuk makan. Sentiasalah anda makan kerana Allah suruh kita makan. Kalau macam tu duduk nyak tak habis masa kita dengan makan, ngunyah aja. Tetapi ayat itu adalah merupakan satu ayat yang bermantuk ataupun berlafaz zahirnya perintah, tetapi dipahami qarinah, dikesani oleh para ulama, ia bukanlah perintah wajib, ia adalah kebenaran. Saya ambil sampling ataupun contoh beginilah. Tetamu datang ke rumah, lalu kita pun kata silakan duduk, silakan duduk. Kalaulah bahasa asalnya duduklah. Kalau begitulah, kalau tak bunyi silakan duduklah. Orang tak kata duduk. Duduk tu macam perintah sangat. Tapi duduklah. Tetapi dalam bahasa Arab, ijlis, duduklah. Maka apakah duduk pada perintah itu adalah wajib? Tidak, dipersilakan. Adalah kebenaran untuk tuan rumah mengizinkan bagi tetamu itu untuk duduk. Datang pula kopi, minum kopi, silalah minum kopi. Adakah wajib minum kopi? Tak wajib, hanyalah diharuskan. Maka begitulah juga makan, silakan makan, jemput makan dan seumpamanya. Itu adalah merupakan satu perintah pada zahirnya, tetapi dikesani oleh para ulama bahwasanya Allah pun kata kulu washrabu wala tusrifu. Wa idza halaltum fasfadu. Apabila kamu sudah bertahalul, maka berburulah. Tetapi bukanlah jemaah haji disuruh untuk cari senapan, cari pedang, cari nak panah, cari tombak, pakat berburu pula. Jom nak cari mana ni, usaha ke kijang apa. Ayat tersebut secara qarinahnya apabila dikombinasikan dengan hukum dalam keadaan asalnya jemaah haji berihram, maka dikatakan apabila kamu sudah tahallul daripada ihram, maka berburulah. Maka dikesan analisa oleh para ulama, arahan perintah suruh berburu bukanlah suruh. Ayat itu bukan wajibkan untuk berburu, tetapi untuk mengharuskan berburu.
Maka dengan demikian perkara-perkara yang merupakan istilah wajib, sunat, haram, makruh tahrim, makruh tanzih, adaan, qadaan, i'adatan, semayanglah. Tetapi rupa-rupanya terasa macam tak berapa puas hati dengan penampilan persembahan kepada Allah. Ulang sekali lagi semayanglah, sebab terasa macam tak berapa seronok dengan sembahyang tadi, akibat daripada sembahyang pun dalam keadaan yang tak ingat langsung kepada Allah SWT. Sah, tetapi terasa macam begitu banyak sangat dia punya kesibukan dan keasyikan dalam sembahyang itu, memikir-mikirkan tentang mungkin masalah waktu tu, mungkinlah suami tak sihat ke, isteri tak apa nak sihat ke, dirundung dengan musibah apa-apa kerana sembahyang pun tak tenang. Oleh demikian dia ulang balik sembahyang. Bukan dia tak sembahyang, bukan qada, itu yang dipanggil sebagai i'adatan, sebagai sembahyang yang diulangkan semula. Maka istilah Isra ini saya kira perlu juga kita flashbackkan semula. Bermula dengan fardu. Pertama, fardu apa yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan yang jazim. Yang jazim maknanya secara putus, konkret, kukuh, padu. Dia suruh tu suruhan yang benar-benar bersungguh-sungguh dan begitu padu. Lalu disebut oleh para ulama al-usuliyin, ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu. Apa yang diperolehi, diberikan dan diberikan perolehan pahala kepada pelakunya, dan berdosalah kepada peninggalnya. Pengamal dapat pahala, peninggal dapat dosa. Contohnya ialah banyak contohlah. Saya kira contoh itu sudah kita tahu sangat dah, iaitu sembahyang, puasa, zakat, haji dan seumpamanya. Firman Allah, kutiba alaikumus shiyam. Ayat tersebut tidaklah kata wahai orang-orang yang beriman, puasalah kamu, tak bunyi macam tu pun. Tetapi wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kamu. Kutib, walaupun pada asalnya kataba yaktubu, kitabah tulis, tetapi juga kutiba itu bermaksud diwajibkan. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu apabila kita berpuasa akan diberikan balasan syurga. Sekiranya dia tidak berpuasa maka dikenakan azab neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat orang yang berpuasa itu wajib. Syarat wajib bagi orang yang berpuasa iaitu muslimun, muqimun, iaitu dia itu muslim, bermukim, keluarlah daripada daerah orang bermukim, orang bermusafir tak wajib puasa. Tetapi dia ada option, pemilihan. Sama ada dia larat boleh berpuasa, puasalah. Sama ada dia tidak berapa larat, dia nak berbuka, bukalah. Kerana dalam hadis Rasulullah menyebutkan, kami keluar dalam musafir kami, di kalangan kami berpuasa, di kalangan kami berbuka, maka sesama kami tidak pernah pun cela antara satu sama lain. Tak pernah pun duk blame. Itulah, sikit-sikit nak berbuka, sikit-sikit nak berbuka, pantang musafir sikit nak berbuka, tak ada blame pun. Para sahabat macam tu, perangai mereka adalah, mereka itu perangainya yang mulia, tidak pernah dengki-mendengki, cemburu dan cemburu. Asalnya pada musafir itu dibenarkan untuk berbuka. Apatah lagi musafir zaman Rasulullah, urufnya adalah menggunakan unta dan menempuh perjalanan sampai ratusan kilometer. Maka kita pulangkan kepada uruf kita sekarang. Kalaulah penggunaan kapal terbang itu tidaklah membenarkan, maka tidaklah perlu sampai kita berbuka. Maka kita bolehlah, orang kata, hitung tahap penat berdasarkan uruf sekarang ini. Sebab bukanlah kita katakan konteks itu sahaja ataupun teks itu sahaja yang penting. Konteks juga adalah perlu diambil peduli dalam masalah hukum hakam. Maksud saya, janganlah kita hanya nampak teks saja. Teks hadis menunjukkan Rasulullah berbuka ketika bermusafir, maka kita pun terus apply. Setiap kali bermusafir bolehlah kita berbuka. Tak, kena ambil konteks juga. Jadi kena ambil dua benda dalam kita nak mengamalkan dan bersemuka communicate kita dengan dalil. Ada dua benda. Satu, dalil itu merupakan teks. Satu lagi, dalil itu di sebalik dan sekitarnya ada konteks yang merupakan iklimnya.
Lalu iklim kepada teks itu juga ambil tahu juga. Supaya kita jangan, orang kata kita hanya melihat daripada luaran saja. Lihatlah juga daripada konteksnya, daripada kita katakan kaitan dan juga suasana-suasana sekeliling Rasulullah, yang mana Rasulullah berbuka ketika itu sedang dalam keadaan mungkin Rasulullah begitu berada penat dalam keadaan musafir, pergi peperangan-peperangan, pergi dalam keadaan musafir yang jauh, dan ada di kalangan para sahabat yang berbuka dan di kalangan mereka yang bertahan tidak berbuka, dan tidak ada pun para sahabat yang mencela para sahabat yang sedang berbuka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh demikian orang yang bermukim, orang yang sahih, iaitu orang yang sihat, orang yang baligh, mereka itu dianggap sebagai wajib berpuasa. Andai mereka tidak berpuasa, maka hukumnya adalah berdosa, dan hukumnya mereka berhak mendapat wal'iyadzubillah azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidaklah, orang kata, berkemampuan untuk nak cakap kata awak kena azab ke apa, tetapi pada asalnya ataupun pada pemahamannya, setiap orang yang tinggalkan benda yang wajib, akibatnya azab neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah faham tentang hukum dan terus kita mengambil sikap kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, akibatnya na'udzubillah min dzalik. Maka berhadapanlah juga dengan pahala ataupun dosa amalan kita, berhadapanlah pula dengan ganjaran ataupun azab daripada perkara yang kita lakukan itu. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada orang kering aja di dunia, dia tinggal amalan-amalan, sembahyang tak sembahyang, wajib ataupun solat Jumaat kering itu, tidak ada apa-apa masalah, tak rasa berdosa, tak rasa bersalah, tidak rasa ada, orang kata, kekurangan pun pada ketika dia duduk dalam rumah tanpa menunaikan sembahyang Jumaat. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia ambil faham bahawasanya suatu hari kelak, suatu masa kelak, dia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalaulah orang itu dia akan bawa kepada satu peringkat yang lain lagi. Kalau ditanya kepada dia, kenapa awak tinggal sembahyang Jumaat? Kenapa awak tinggal berpuasa? Kenapa awak tidak menunaikan wajib perkara ini? Maka kalau dia kata, saya ni minta maaf lah, saya bawa balik, saya letih, saya balik tadi pukul 8 pagi, saya tidur, lepas tu saya tak lama nak buat apa dah, saya terus tinggal sembahyang Jumaat ya, sebab letih sangat. Andai kata dia itu keletihan, dia itu malas, akibat malas dan akibat dia maknanya mencuaikan perkara tersebut, maka dia itu dianggap zalim ataupun fasik. Namun orang yang bila ditanya kenapa tak sembahyang, sembahyang bukan wajib apa-apa, tak sembahyang tak apa, maka bukan sekadar dia meninggalkan benda yang wajib, bukan sekadar dia itu sudah berdosa, dia itu sampai kepada satu peringkat teruk lagi pangkat dia, kufur kepada Allah. Sebab itu perlu berhati-hati dalam komunikasi kita dengan perkara yang wajib. Andai ditinggalkan dengan niat ataupun kepercayaan, saya tak larat nak buat, saya ini kadang-kadang letih nak buat, saya ni mungkin dikurniakan ataupun diuji dengan perangai malas suruhlah nak buat, bukan kata tak teringin nak buat, bukan tak tahu benda itu wajib, tetapi malas nak buat, malas sangat-sangat. Oleh demikian dia dianggap zalim ataupun fasik. Tetapi tak akan ada orang yang sanggup orang panggil dia fasik, kan? Wahai fasik, yang nak panggil bukan-bukan aku. Tetapi sebenarnya dia telah pun jadi fasik sebab dia tinggal sembahyang Jumaat. Wali fasik tak layak untuk nak jadi wali nikah dalam perkahwinan, harus diingat. Oleh demikian, orang yang tinggal sembahyang, orang yang tak sampai hadir solat Jumaat dan seumpamanya, sudah tidak qualified untuk menjadi wali dalam perkahwinan sebenar-benarnya. Harusnya ambillah perhatian perkara itu. Oleh demikian tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara ini walaupun kita nampak dia itu hanya berkisar dengan kehidupan kita sehari-harian, tetapi dia juga berkaitan dengan kepercayaan dan akidah. Justru fiqh dan akidah, perkara itu ada saling kait mengait antara satu sama lain. Kalaulah ditinggalkan dengan perasaan malas, maka fasik dan zalim. Kalau ditinggalkan dengan menolak wajib daripada hukum Allah, maka dia jatuh kufur kepada Allah. Justru tepuk dada, tanyalah iman masing-masing, kenapa tak sembahyang ni?
Kenapa tak buat haji? Yalah, tak cukup duit lagi. Saya dah berusaha, saya dah daftar nama. Saya insya-Allah mungkin 5 tahun lagi pergi. Tak ada masalah insya-Allah. Tetapi kalau ditanya kenapa tak nak buat haji? Saya ni memanglah tak sampai seru lagi. Saya ni pun ada harapan nak buat haji. Macam manalah saya nak buat haji sedangkan saya ni bukan orang baik-baik. Macam tu pula dia cakap. Maka mungkin kategori itu orang-orang yang fasik ataupun zalim, kerana dia tidak berhak untuk mengatakan saya bukan orang baik-baik, saya tidak wajib buat haji. Sebenarnya orang yang nak buat haji ni orang baik-baik, lepas tu dia nak bagi orang nak panggil dia tuan haji. Jadi orang yang demikian saya ni tak perlulah pergi haji. Saya dengan itu menghukumkan bahawa saya tidak wajib buat haji. Macam tu pula. Adakah dia mempunyai autoriti untuk mengatakan oleh demikian saya rasa hukum wajib haji hanyalah kepada orang-orang yang baik-baik, yang soleh-soleh. Adapun saya ni bukan orang soleh, saya dengan ijtihad ini mengumumkan bahawa saya tidak wajib buat haji. Boleh tak kita buat begitu? Tak boleh. Hukum di tangan Allah. Allah menyamaratakan, wahai orang-orang yang beriman, wa atimul hajj wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Orang-orang yang beriman, wahai orang-orang muslim, dirikanlah sembahyang, dirikanlah zakat, tunaikan zakat, buat puasa, tunaikanlah haji. Maknanya wa hajjul bait in istata'ta ilaihi sabila, orang yang berkemampuan, orang yang ada kekuatan ekonomi, sihat tubuh badan, maka dia itu muslim, buat haji. Tidak dikira dia itu orang kata pengaji Islam kah, bukan pengaji Islam kah, dia itu dikira dari segi dia itu rajin pergi masjid ke tak rajin pergi masjid. Itu bukan ukuran daripada sisi Allah. Yang pastinya orang Islam ada ekonomi cukup, kesihatan tubuh badan, silakan buat haji. Alhamdulillah zaman sekarang kita ada kemudahan yang agak baik dah. Saya kira kita baru saja melepas pergi jemaah kita pergi ke Mekah, sekarang dah patah balik dah. Boleh makan kurma dah dengan kacang cerdik kami lagi kan. Alhamdulillah. Duk tunggu siapa lagi nak bawa balik kurma kan. Alhamdulillah kan. Itu rezeki yang Allah kurniakan. Di sebalik mereka balik buat haji, kita pun boleh tumpang juga manfaat duniawiyah itu. Orang kata bolehlah tumpang-tumpang minum zam-zam dan seumpamanya. Pun begitu tidaklah sampai memberikan keberatan dan orang kata bebanan kepada tetamu-tetamu Allah. Perkara itu adalah sunnah saja. Maka refer kepada hukumnya. Memberi hadiah, memberi oleh-oleh, memberi apa-apa juadah, sunat saja. Sunat saja, bukan wajib. Jangan perasa hati, Allah, saya tak mampu nak bayar, nak bagi zam-zam ni. Dosa rasanya. Tak berdosa, tak ada masalah. Kalau tidak ada, jangan pergi campur ayat mineral dengan air zam-zam supaya banyak sikit kan. Nanti kesian. Ada jemaah lagi, Tok Imam tak mari lagi. Dia tak kuasa pun tak mari. Dia dah kita campur air zam-zam dengan air mineral. Apa pun tahu pun. Jadi kita jamu dia kurang-kurang depa dapat 2-3% ke 10% ke 5% daripada zam, jadilah. Kita tidak bohong kepada mereka. Mereka minum zam-zam juga. Tidak perlulah sampai teratur. Ada mampu buat. Kalau tidak mampu tidak ada masalah. Macam tu juga contohnya Rasulullah kata, tahadamu tahabu. Berhadiah-hadiahkanlah, moga-moga tahulah kasih sayang antara kalian. Hantaran menghantaran bukanlah wajib. Berpada, ikut keadaan, ikut kemampuan. Justru janganlah pula pengantin lagi sampai bagi 15 dolar. Mana boleh jadi? Malu kalau pengantin perempuan balas dengan 15 juga. Kita kena balas dengan 35. Tu dia jenuh kalau gitu. Mana ada hukum wajib balas lebih banyak? Tidak ada masalah. Pokok kurang sikit pun tak ada masalah. Tidaklah sampai kewajipan. Berhadiah-hadiahan, bertukar-tukar dolar adalah perkara itu sunat saja. Perkara itu atas falsafah dan juga sikap hadiah menghadiah. Moga-moga timbul kasih sayang. Justru perkara-perkara yang berkaitan dengan contohnya peduli kahwin kelak nak mari ni, jadi kita jangan sampai berlebih-lebihan sampai jadi satu benda yang mewajibkan. Nak bagi sumbangan ataupun sedekahan kepada tuan yang punya kenduri, itu juga sunat. Andai kata kita tidak mampu mempunyai lebihan duit pada hari itu untuk menyampaikan, orang kata kita katakan sampulan pada hari itu, sampul untuk bagi kepada tuan rumah, maka beredarlah dengan penuh orang kata berseri-seri wajahnya dengan mengucapkan barakallah, moga Allah berkat, moga Allah berikan rezeki, moga Allah berikan cucu-cucu, anak cucu yang soleh dan solehah dan begitu. Itu sudah memadai. Tidak perlu dia lari dia balik, dia masuk dalam rumah, jom kita balik. Malu nak jumpa tuan rumah sebab nanti tak salam, tak nak bagi apa kan. Jadi kita rasa malu bila nak jumpa akibat daripada tidak ada benda yang nak bagi. Itu pun bukanlah wajib. Kalau
maknanya kita tidak mampu beri, tidak ada masalah. Nak bagi pun tidak mengapa, tak nak bagi pun tidak mengapa. Itu hanyalah perkara yang disunatkan untuk membantu, tolong menolong. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga tuan yang melakukan kenduri, tidak perlulah sampai nak mengharap-harapkan agar apabila dia telah pun mengadakan kenduri, maka dia nak supaya dapatlah ulangannya itu paling-paling balik modal paling-paling 2 kali lipat daripada apa yang dia telah sahamkan ataupun laburkan. Taklah sampai begitu sekali. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah, andai kata kita buat kenduri, janganlah sampai hanya dipanggil orang-orang yang mulia-mulia ataupun orang yang kelas-kelas sahaja. Macam tu maksudnya. Lalu dipinggirkan jemaah yang agak mungkin tidak nampak dari segi kehebatan dan status ekonominya. Silakan panggil semua. Panggil semua dan silakan supaya semua dapat merasai dan moga-moga dapat berkatlah kenduri kenara tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi mazhab Syafi'i wajib fardu sama saja. Kedua-duanya sama kecuali ibadat haji. Wajib dalam masalah haji ialah perkara yang ditinggalkan tidak membawa kepada batal ibadat haji. Contohnya melontar anak-anak batu di 3 jamrat. Jamrat ula, jamrat usta, jamratul aqabah. Itu wajib haji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ulang sekali lagi. Dalam hukum ataupun dalam masalah fiqh ini, wajib dan fardu sama saja. Jadi kita kena faham, wajib, fardu sama saja. Cuma mazhab Imam Syafi'i telah pun menetapkan di antara masalah wajib dan fardu dalam masalah haji, special case. Ada beza dan ada pemahaman yang terperinci di antara wajib melontar, wajib bermabit. Maka itu adalah perkara yang diwajibkan untuk dilakukannya, tetapi kalau ditinggal tidaklah membatalkan haji. Ada pula rukun tawaf ataupun berniat ihram. Maka perkara itu adalah rukun dan itu dianggap sebagai fardu. Tinggi lagi makamnya kalau dalam masalah isu haji. Oleh demikian, kalau ditinggalkan wukuf, maka tidak sah haji pada tahun tersebut. Lalu hendaklah didatang semula musafir lagi pergi ke Mekah. Dengan yang demikian pada tahun tersebut, andai kata pergi Mekah jatuh sakit, auzubillah min zalik, jatuh sakit, tidak mampu berwukuf di padang Arafah, maka hendaklah bila mana dia sihat, keluar daripada hospital Aziziyah Mekah contohnya, terus tawaf, terus tahallul, terus cukur apa semua, kemudian itu hanyalah berniat umrah semata-mata. Balik buat umrah saja sebab dia tidak sempat, dia tertinggal, dia telah pun terlepas satu fardu yang rukun dalam haji, iaitu wukuf di padang Arafah. Allah tidak mensia-siakan musafirnya. Silakan buat umrah, tawaf, sa'i, tahallul. Saja aku umrah kerana Allah SWT, tawaf, sa'i, kemudian tahallul, kemudian baliklah semula ke tanah air. Next year memang kena datang semula. Sebab kewajipan haji masih terletak pada batu atau batu jemalah dia atau atas bahunya itu masih terletak di atas tanggungannya itu untuk dia melunaskan. Andai kata dia mempunyai kemampuan duit lah, tapi kalau dikumpul-kumpul tak cukup duit juga, maka berbaliklah semula kepada satu asas. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Janganlah engkau menghukum kami andai kami bersalah, andai kami terlupa, andai kami tersilap. Maka itu asas yang akhirnya menyebabkan kalau kita tidak mampu, dimaafkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu orang buat haji, saya cerita buat haji jugalah. Sebab sekarang tengah musim-musim orang balik haji kan. Jadi orang buat haji dahulu tuan-tuan, sampai 3 bulan lamanya duduk atas bot, atas kapal lah. 20 hari duduk atas kapal. Kemudian 40 hari, kita katakan macam itulah, kita boleh agak antara 20 hari begitulah, 20 hari 10 hari juga lah, lebih kurang itulah, 10 hari 20 hari. Paling-paling saya kira hampir-hampir tempohnya 20 hari atas kapal, kemudian 40 hari di atas darat. 40 hari, bezanya kita buat haji itu 40 hari, kemudian 20 hari lagi patah balik. So berapa semuanya tu? Hampir-hampir 3-4 bulan juga. Lebih kurang roughly saya boleh anggapkan pada zaman 70-an dahulu, lebih kurang
3 bulan lamanya keluarga akan berpisah sementara dengan jemaah haji, kerana tempoh untuk menunaikan haji pada zaman itu amat-amat, orang kata mengambil masa yang panjang. Justru mungkin pada zaman tersebut boleh jadilah kemampuan ketika itu amat terbatas kepada kumpulan-kumpulan tertentu saja. Akibat daripada berada dalam keadaan kapal, ada yang kadang-kadang dia tidak begitu selesa. Memang ada hospital dalam kapal tersebut, bukan maksud hospital yang begitu komplit lah, tetapi ada prasarana, hospitality-nya ada, nurse-nya, doktornya, ward-nya pun ada. Ward pun ada dalam kapal haji zaman dahulu. Namun demikian tidaklah sempurna mana, dan kadang-kadang berlaku juga kematian, dan dia akan dikebumikan. Andai kata dekat dengan darat, disampaikan kepada darat. Andai kata sudah di tengah-tengah laut India laut Hindi itu, maka terpaksalah diturunkan dengan keranda dan diturunkan dengan elok-elok, bukan pakai terjun daripada atas elok, dia turun tu tak, diturun elok pakai tali elok, lepaskan pun elok, kemudian dengan orang kata keranda yang sudah diikatkan ataupun dilekatkan dengan pemberat yang mampu menenggelamkan, maka dilepaskanlah jenazah itu ke lautan. Dilepaskanlah ke lautan, maka itu ketika itu kemampuan yang terhad pada ketika itu menyebabkan jemaah haji yang tidak berkesampaian sampai ke bumi Mekah, yang mati ataupun meninggal di tengah-tengah perjalanan, maka itulah yang mampu dilakukan. Setakat itu sahaja yang mampu. Oleh demikian tuan-tuan dan rahmat Allah, keadaan-keadaan yang berubah akan menyebabkan hukum juga terkesan sebenarnya. Prinsip tidak pernah berubah, tetapi hukum hakam yang kita katakan sebagai yang mengambil kira terhadap suasana yang berlaku akan membawa kepada ijtihad para ulama yang menganggap bahawasanya contohnya pendermaan organ pada zaman sekarang diharuskan. Bukanlah bermaksud dia itu menjual, kerana penjualan organ haram, tetapi menderma ataupun telah berniat dan dia telah pun sign, tanda tangan membenarkan untuk organnya sesudah kematiannya itu untuk didermakan kepada pihak yang lain, itu dibenarkan dan tidak langsung memberi kesan terhadap nasibnya di kemudian hari akhirat nanti. Tiba-tiba contohnya jasadnya itu sebahagian komponen berada pada orang yang tidak baik, takut-takut kena azab nanti, ataupun dia mungkin menerima organ daripada orang yang bukan Islam ke apakah, maka dia membawa kekufuran orang yang telah mendermakan kepadanya. Itu tidak ada pun. Orang kata perkara itu akan menyebabkan orang lain punya dosa kita tumpang sama dengan sebab kita pakai hati dia. Hati dia kan pernah kufur kepada Allah, hati dia kan tiba-tiba pernah melakukan perbuatan syirik kepada Allah SWT. Dengan demikian, bila berlaku perkara yang sedemikian, orang itu menganggap bahawasanya dia membawa hati orang yang kufur, dia akan masuk dalam neraka jahanam. Tak seperti itu. Kerana hati satu benda yang nampak, satu lagi hati benda yang maknawi. Benda yang maknawi itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh itu seseorang yang menunaikan haji meninggalkan perkara yang wajib dalam ibadat haji, hajinya tetap sah, tetapi dia dianggap sebagai seorang yang berlaku perkara yang tidak elok dalam ibadat hajinya. Wajib baginya menyembelih binatang ternakan sebagai dam. Manakala fardu dalam ibadat haji adalah perkara yang apabila ditinggalkan menyebabkan luput dan tidak sah. Contohnya wukuf di padang Arafah, tawaf yang merupakan tawaf wajib, tawaf haji itulah, tak tawaf tak boleh, ataupun ihram, tak niat ihram langsung, tak berihram langsung pun, maka dia terus masuk labbaik Allahumma labbaik, tidak ada ihram. Ihram tu rukun, melainkan ihram di miqat. Tidak berihram di miqat itu kewajipan yang ditinggalkan. Kalau dia tertinggal daripada Kelana Jaya pun tak niat lagi, KLIA tak niat lagi, sampai di Yalamlam pun tak berniat lagi, dalam negeri sampai di Jeddah pun tak niat lagi, sampai di Mekah pun tak niat lagi. Maknanya kena bayar dam? Bukanlah. Maknanya dia mungkinlah dia telah pun berniat ihram, contohnya pada tempat yang lain, contohnya di Jeddah baru dia niat ihram. Oleh demikian dia telah pun melakukan niat ihram melepasi daripada batas yang sepatutnya. Oleh demikian perbuatan melebihi daripada tempat miqat yang sepatutnya dia berniat ihram adalah merupakan
orang kata kesalahan dalam ibadat haji, perkara tersebut akan menyebabkan dia wajib membayar dam. Contohnya disebutkan di sini, apabila seseorang itu apabila seorang itu meninggalkannya ketika menunaikan haji, maka hajinya batal dan tidak sah. Meninggalkan wukuf di padang Arafah, meninggalkan tawaf yang wajib. Adapun tawaf wada, tawaf selamat tinggal, itu hanyalah merupakan yang disunatkan. Kalau tertinggal pun tidak mengapa. Ataupun kalaulah perempuan itu haid, tidak perlu sampai kena tangguhkan penerbangan pulang. Maka ikutlah saja wali ataupun suami ataupun keluarga yang mana mengiringi perjalanan si wanita yang haid contohnya. Masalah lah, saya tak boleh nak tawaf widang malam ni. Apa masalah? Saya uzur. Tidak ada masalah. Tidak perlu tawaf widang. Tidak perlu tawaf widang, kerana tawaf widang itu tidaklah sampai rukun ataupun fardu. Tawaf wajib, tawaf yang apa? Yang fardu adalah tawaf rukun, tawaf haji. Oleh demikian, mana-mana wanita, isteri ataupun anak perempuan ke, ataupun mana-manalah tiba-tiba dia telah uzur. Dia uzur, dia telah pun datang darah haid pada ketika dia nak melakukan tawaf haji. Dan lagi beberapa hari lagi dia akan pulang dengan KT2 contohnya. Dia nak pulang dengan KT1, KT2. Tetapi daripada lepas-lepas raya korban tu, mungkinlah dia suci lagi. Kemudian dia dah balik pada hari ke-13, tiba-tiba uzur. Uzur tu mengambil masa mungkin seminggu, barulah dia suci balik. Maka perlulah dirujuk kepada pihak tabung haji melewatkan pulangnya ke Mekah, ke Malaysia, pulangnya ke Malaysia, dan pengiring ataupun keluarga yang bersama dengannya juga harus pulang buat juga. Maknanya kena apply sekali. Siapa lagi yang tolong sama mengiringi dia? Contohnya bapa dia, contohnya suaminya, maka dia telah perlu memohon kepada tabung haji agar balik lewat, kerana meraihkan jemaah haji yang uzur dan tidak boleh dia contohnya pakai pelapik begitu saja terus tawaf juga tak boleh. Maka dia wajib tunggu sampai suci, sampailah dah bersih, barulah dia tawaf. Tawaf diwajibkan untuk suci dan tawaf diwajibkan untuk dilaksanakan ataupun dipanggil fardu. Fardu oleh mazhab Syafi'i, sebab nak membezakan antara wajib berlontar, wajib mabit dengan fardu berwukuf, fardu bertawaf. Kalau dikatakan wajib semua menyebabkan kekeliruan. Itu mazhab Syafi'i agak teliti dalam masalah ini. Dia dalam masalah haji ada satu, kita katakan satu istilah-istilah yang agak tersendiri dan unik pada kewajipan-kewajipannya. Maka dengan demikian mazhab ataupun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah pun mengkategorikan wajib mabit, wajib melontar dengan fardu bertawaf, fardu berwukuf di padang Arafah. Kalau dipanggil wajib dua-dua jadi keliru. Tak tu wajib, ini wajib. Kenapa ni kalau wajib ditinggalkan dia boleh bayar dam? Kenapa wajib bertawaf ditinggalkan tak boleh bayar dam? Memang betul. Sesiapa yang tidak berwukuf tidak boleh bayar dam. Tak boleh cover dengan dam. Sesiapa yang tinggal bertawaf tidak boleh ditampung dengan pembayaran dam. Tetapi tertinggal bermabit, tinggal tawaf, tinggal lontar, dia boleh cover lagi dengan pembayaran dam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ataupun dia sudah tua, dia tidak mampu untuk bermabit, dia tidak mampu untuk melontar, saya wakilkan cik cik tolong lontarkan untuk saya, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Diwakilkan oleh pakcik ataupun makcik yang sudah tua, uzur, dia nak berjalan pun tak kuat, maka diwakilkan kepada orang lain, tolong lontarkan bagi pihak saya. Dia itu jemaah haji tentu juga, boleh, tak ada masalah. Boleh dilaksanakan sesudah dia buat, kemudian buatlah untuk orang tu pula. Maknanya sesudah dia buat untuk dirinya, buatlah pula saja aku melontar jamrah ini untuk si fulan dan sebulan kerana Allah. Dia lontar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pihak makcik itu. Sebab itu bukan fardu. Itu hanyalah kewajipan-kewajipan yang kalau ditinggal sampai terus, tak buat langsung. Wakil tak? Tak wakil pun. Buat tak? Memang saya tak buat. Kena bayar dam. Kena bayar dam. Tapi kalau diwakilkan, alhamdulillah selamat lagi. Maknanya masih selamat kalau dia wakilkan untuk orang lain melontar bagi pihaknya. Fardu ain dalam istilah wajib juga ataupun fardu ini ada yang terlebih
terbahagi dan terperinci, sehingga kan ada yang disebut sebagai fardu ain dan satu lagi fardu kifayah. Fardu ain bermaksud individu ataupun personal. Fardu ain, fardu atas individu, fardu atas setiap person. Tuntutan wajib atas setiap individu mukallaf secara jazam ataupun secara kukuh. Maka setiap orang tidak ada pengecualian pun untuk kewajipan melakukan salat, berpuasa, haji bagi orang yang berkemampuan, maka itu adalah kewajipan yang menyeluruh, tidak ada pengecualian. Iaitu contohnya kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan hanya bagi kawasan daerah Sepang dan kawasan yang sekitarnya saja. Adapun kawasan contohnya Hulu Selangor terkecuali daripada kewajipan tersebut. Mana boleh? Semua kena. Ataupun juga kewajipan untuk berhari raya adalah kewajipan yang menyeluruh. Sebab orang yang tidak beraya pada hari raya dianggap maksiat dengan Allah SWT. Apabila sudah diisytiharkan oleh mana-mana pihak, sama ada pihak itu pihak yang berkuasa, hakim dan seumpamanya, bahawa telah lihat anak bulan, oleh demikian esok raya haji, esok raya puasa, tiba-tiba satu kumpulan masyarakat kata kami tak mau ikut kumpulan ini, kami tidak mau ikut kumpulan masyarakat yang majoriti, kami mazhab kami sendiri, iaitu mazhab kami berdasarkan air laut yang pasang, air laut yang surut. Oleh demikian 2 hari lebih awal berlaku suatu ketika tahun lepas di Perlis, iaitu berhari raya Aidilfitri 2 hari lebih awal. Ditanya apa reasonnya? Kerana kami mengukur daripada ukuran pasang ataupun suhu air laut. Dia ukur apa tu? Dia tak main anak bulan. Rupanya dia ukur daripada air laut yang pasang. Air laut sudah pun pasang ketika itu, sedangkan dia punya anak bulan tidak terlihat lagi. Oleh demikian dia air laut sudah dianggap pasang surut, begitulah. Maknanya dia mengambil kira dari segi, biasanya kalau anak bulan ni dia ambil kira dari segi waktu tu tidak begitu pasang lah laut, sebab pasang pada 15 bulan. Saya kira mungkin dia mengukur dari segi surut ketika itu. Maknanya air pasang, air surut adalah kayu ukuran kepada satu aliran di Perlis yang telah pun ditangkap ataupun didakwa akibat 2 hari lebih awal. Ataupun juga satu kumpulan juga berlaku di mana mereka menganggap tarikh pada Arafah wukuf pada hari itu, esoknya mereka telah pun mengikut tarikh iaitu wukuf di padang Arafah, mereka telah merayakan Aidil Adha lebih awal, melakukan ibadat korban lebih awal berbanding dengan Malaysia yang melakukan hari raya Aidil Adha pada hari yang berikutnya. Justru ada juga kumpulan-kumpulan yang begitu rupa itu dianggap syadz ataupun kita katakan macam pelik dan keluar daripada jumhur. Tidak sewajarnya kita keluar dan quit daripada jamaah kerana ditakuti membawa fitnah ataupun ditakuti membawa kepada kejanggalan dalam amalan ibadat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fardu ain ialah ibadat-ibadat yang wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf hendaklah baligh, mukallaf hendaklah dia itu berakal, mukallaf hendaklah dia itu bermaksud juga dia itu sihat. Kadang-kadang ada orang yang sudah pun baligh, sudah pun berakal, tetapi dia tidak sihat. Dia tidak sihat, iaitu dia sakit dengan sakit yang agak kritikal, lalu dia tidak diwajibkan berpuasa. Asal wajib berpuasa, asal dia wajib menunaikan fardu Jumaat, tapi dia sakit, terlantar di ward sampai 3 bulan. Aksiden, lori langgar dia menyebabkan patah tulang punggung, menyebabkan join di antara tulang paha dengan tulang punggungnya patah. 3 bulan duduk di ward. Ada kes yang berlaku 3 bulan tak boleh nak pergi sembahyang Jumaat. Adakah dia berdosa? Tak berdosa. Dia tidak mampu nak pergi sembahyang Jumaat. Mana boleh nak pergi sembahyang Jumaat dalam keadaan yang sudah di simenkan begitu. Dalam keadaan yang begitu rupa, dia dianggap sebagai orang yang uzur daripada melakukan sembahyang Jumaat. Ada pun sembahyang fardu boleh, tak ada masalah. Dia masih melakukan sembahyang fardu, cuma dia tidak mampu untuk keluar daripada sempadan hospital untuk nak pergi sembahyang Jumaat. Macam itulah juga setengah-setengah keadaan bagi doktor yang melakukan operation. Memang wajib untuk dia melakukan sembahyang pada masa ataupun ketikanya, tetapi tiba-tiba operation yang melibatkan otak, saraf,
yang mengambil masa yang begitu panjang, contohnya menyebabkan dia bermula daripada pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang baru habis. Contoh katalah, apakah dia itu berdosa meninggalkan fardu ain, tidak sembahyang pada masanya? Dia tidak berdosa, kerana dia ada excuse yang membenarkan dia untuk mengadap pesakit tersebut. Oleh demikian, dia tidaklah tinggalkan sembahyang pada masanya, dia menjamakkan, dia terpaksa menjamakkan. Itu dianggap sebagai special case yang boleh diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Contohnya doktor, pasukan pengaman penyelamat, pasukan penyelamat daripada kes-kes banjir, kebakaran, gempa bumi, kes-kes bencana yang tertentu, di mana pasukan penyelamat bomba tersebut yang terpaksa attach dengan mangsa-mangsa tertentu, dan dia cakap minta maaf naik ke sembahyang zuhur ni waktu ni. Kawan tu duduk tengah Allah ya Allah dalam doa, dalam kita katakan telaga ke, tu tengah timbul minta maaf sembahyang zuhur. Mampu itu kawan tu. Oleh demikian, kena tengok kepada hukum. Kalau kita memerlukan jempoh yang lama untuk nak keluarkan dia dalam telaga yang begitu dalam tu, dia terperangkap di bawah keranapan bangunan, oleh demikian dia terpaksa uruskan secara sikit demi sedikit ketuk pahat dan buat apa-apa lah, daripada pukul, contohnya pukul 1 sampai pukul 5 tak habis-habis. Oleh demikian dia menjamakkan sahaja. Ada beberapa keuzuran dan excuse yang menyebabkan pasukan-pasukan ini terkecuali, tetapi tidak boleh disamaratakan. Maknanya tidak boleh semua orang nak buat pengecualian. Lalu kadang-kadang yang menyebabkan yang baru balik daripada office pun balik ke rumah tak sembahyang Jumaat sebab saya letih. Itu semua tu seolah-olah dia buat pengecualian untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang kerja kat mana? Kerja dia bawa lori. Saya pun tak larat nak berpuasa. Oleh demikian dia bawa lori, mungkin daripada Shah Alam sampai ke Banting je, kan jauh mana pun. Tapi disebabkan saya bawa muatan, saya bawa kargo, saya bawa barang-barang yang berat, saya tidak mampu berpuasa. Saya tidak begitu orang kata kuat untuk nak berpuasa. Tidak boleh dia memberikan pengecualian untuk dirinya tanpa ada sebab musabab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak memadai dengan didirikan oleh sebahagian mukallaf tanpa sebahagian yang lain. Ibadat-ibadat wajib ke atas setiap mukallaf dan tidak memadai dengan hanya didirikan oleh sebahagian mukallaf tanpa sebahagian yang lain. Maksud saya begini, tidak boleh contohnya disebabkan orang dah sembahyang isyak ni, alhamdulillah cukup dah tu. Kawan-kawan daripada sembahyang dah, saya tak sembahyang, tak apa, daripada cover lah bagi saya. Oleh demikian, fardu ain adalah semua kena buat, tidak terkecuali. Tidak boleh kita menganggap ada orang lain dah buat sembahyang isyak maka kita dah terselamat. Tidak boleh kita menggunakan orang kata keamalan orang lain untuk kita cukup berpada dengan amalan tersebut. Justru tidak ada istilah sembahyang hadiah. Wallahu alam, bagi pihak saya, mungkin pendapat peribadi saya lah, tidak ada istilah solat hadiah untuk dihadiahkan kepada si mati. Kalau sekiranya kita beranggapan sembahyang hadiah itu moga-moga dapatlah cover dan hadiahkan pahala kepada si mati, kerana Allah dah menyebutkan wa alaysa lil insan illa ma sa'a, tidaklah tertentu bagi orang itu melainkan apa yang diusahakannya sahaja. Seperkara lagi, wala taziru waziratu wizra ukhra, tidaklah terkena akan dosa melainkan dosa dia sendiri dan tidak pun terbeban dengan dosa orang lain. Justru sembahyang hadiah untuk hadiahkan pahala kepada si mati. Tidak ada satu kita katakan satu benda yang berlapik dan konkret dalam pengamalan. Apatah lagi satu perkara lagi, contohnya saya ingin menyerahkan kepada Cik Pediah Berah. Berah ini saya nak bagi ke awak 10 kilo untuk wakilkan bagi pihak bapa saya andai tertinggal sembahyang, tertinggal puasa, tertinggal pi cederakan binatang, menyakitkan binatang, kucing ke, patahkan pokok, inilah berah sebagai pediah kepada bapa saya, Allah yarham. Adakah boleh dipediahkan beras kerana dia telah pun meninggalkan sembahyang? Tidak boleh. Tak cover pun. Beras itu tidak boleh nak cover dengan sebab maknanya dia meninggalkan sembahyang, lalu kita pun bagilah beras, moga-moga dapatlah terhapus dosa-dosa dia meninggalkan fardu ain. Fardu ain adalah wajib bagi setiap orang itu
dan orang itulah bertanggungjawab di hadapan Allah andai dia meninggalkannya. Justru anak-anak tidak boleh nak sembahyang. Saya nak sembahyang bagi pihak bapa saya, tidak boleh. Kecuali pada perkara-perkara yang diizinkan ataupun pernah diperakui oleh Rasulullah SAW. Contohnya, orang ataupun si mati telah pun mati dalam keadaan meninggalkan hutang-hutangnya kepada orang yang hidup. Maknanya dia berhutang kepada orang yang hidup. Maka Rasulullah mengizinkan untuk si pemilik ataupun pewaris hartanya itu untuk membayar hutang bagi pihak si mati. Ataupun man mata wa alaihi saum sama anhu waliyuhu, para siapa yang mati dalam keadaan dia masih beberapa hari tak sempat nak menunaikan fardu puasa Ramadan, maka berpuasalah bagi pihaknya akan walinya. Wali-walinya boleh tolong berpuasa bagi pihak si mati. Kalau ada 10 orang, contohnya dia ada 10 hari belum buat, hang satu, bagilah seorang satu. Takkan satu hari tak boleh kan? Oleh demikian, sebaik-baiknya anak tolonglah puasa untuk bapa. Tapi kadang-kadang ada juga yang tak larat, saya bagi fidyah sajalah. Tak larat nak puasa dah, dia bagi fidyah saja kepada bagi pihak si bapa. Itu pun masih sah juga, tidak ada masalah, masih sah. Satu hari satu cupak, kan? Satu hari satu cupak. Eloknya kalau boleh lebih sikit lah. Apatah lagi kalau kita ini kadang-kadang makan pun bagus kat rumah kan? Makan pun bagus. Kalau kita bayar zakat fitrah tu jenis makan kat rumah sampai Faizah lah, basmati yang berberas, panjang lagi kan. Jadi yang makan kami kemas tu eloklah kalau bayar zakat. Contohnya RM7, RM7.50 untuk satu kepala, dia mewakili 5 orang, lebih kalah 7 orang ke 8 orang. Walaupun itu tidak wajib, tetapi dianggap sebagai, kita katakan, sunat yang dialu-alukan. Sunat lah sebenarnya tu, nak kita tambah sebagai orang kata penambahan yang moga-moga dapat sempurnakan benda yang asalnya diwajibkan kepada kita itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru fardu ain setiap orang wajib melakukannya. Adapun fardu kifayah adalah merupakan satu kefarduan yang dituntut kepada semua umat Islam. Namun tidaklah secara bentuknya terletak pada setiap batang tubuh dan setiap individu. Dengan kata yang lain, apabila sebahagian mereka telah pun melakukan perkara tersebut, maka telah pun ia memadai dan telah pun gugurlah dosa bagi orang yang kumpulan yang tidak sempat ataupun tidak melakukannya. Maka dengan demikian, fardu untuk menunaikan salat jenazah adalah menyeluruh kepada ahli kota warisan ini. Namun sudah ada satu kelompok yang telah menunaikan salat jenazah, maka yang the rest, yang baki itu tidak berdosa. Tapi kalau semua pakat-pakat tak sembahyang, dosa satu kampung habis. Sebab mereka tak langsung pun melakukan azan, tak sembahyang jenazah ke, maka itu dianggap satu fardu kifayah yang wajib ataupun yang wajib kepada keseluruhan dengan tidaklah secara setiap individu, tetapi dipanggil kewajipan secara ukal, kewajipan secara menyeluruh. Apabila sekelompok daripada yang ukal yang menyeluruh itu telah melakukannya, alhamdulillah, selamat. Jadi fardu ain, fardu setiap individu, fardu kifayah, maknanya fardu yang memadai sekelompok telah pun buat. Tetapi pendapat segelintir dan pemahaman orang-orang kita menganggap bahawasanya fardu kifayah, iaitu orang lain buat kita pun tak payah. Itu pun ada juga pemahaman macam tu. Oleh demikian, pakat-pakat dah tunggu siapa yang nak buat. Kerana orang lain buat, kita tak payah. Kita menghukumkan kita tak payah dulu lebih awal. Menyebabkan pakat-pakat duk tak payahkan diri mereka, maka semua pakat tak payah belakang. Itu masalahnya. Lebih baik kita mengutara dan menawarkan diri kita untuk melakukannya. Jangan kita menawarkan untuk tak payahkan. Itu salah faham kita pada fardu kifayah. Orang lain buat, kita tak payah. Maka kita lebih suka mentak payahkan diri kita untuk menjadi golongan ahli fardu kifayah ini. Ahli fardu kifayah sebaik-baiknya kita cuba tawarkan diri kita untuk buat, agar kita lah yang menjadi penyumbang. Orang lain yang sudah pun kita tengok, maknanya kita telah laksanakan, orang lain terlepas, alhamdulillah, kita telah pun menyumbang perkara itu. Jadi apabila sudah ada kelompok yang melakukannya, maka gugurlah kewajipan tersebut. Tetapi semuanya dianggap derhaka sekiranya tidak ada seseorang pun yang melaksanakannya, contohnya menguruskan jenazah.
menyembahyangkannya, mengkebumikannya lebih-lebih lagi lah, maka perkara itu dianggap satu kewajipan yang menyeluruh. Andai sudah ada satu kelompok yang melakukannya, alhamdulillah, maka tidak ada lagi kewajipan yang terkena pada yang baki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macamlah satu perkara seumpama mengambil tahu tentang pengurusan jenazah yang dijangkiti dengan HIV positif, yang berpenyakit AIDS contohnya, wala'iyadzubillah. Maka di kalangan imam-imam, yang satu hal, di kalangan masyarakat hendaklah ada juga kelompok yang tahu menguruskan jenazah. Itu fardu kifayah. Kena ada kelompok yang boleh theoretical dan practically-nya tahu untuk menguruskan jenazah. Di kalangan imam-imam pula, secara sebahagian daripada mereka kena tahu juga macam mana nak handling jenazah yang HIV. Sebab di kalangan orang yang tahu mengendalikan jenazah, mereka juga perlu kepada kemahiran menguruskan jenazah yang ada HIV. Sangat-sangat complicated, sangat-sangat sulit, sangat-sangat orang kata memerlukan kepada, kita katakan, kewaspadaan, keselamatan yang perlu dijaga. Yang mula-mula sekali tempat lantainya dan juga kita katakan papan untuk dibaringkan jenazah tersebut harusnya disiramkan dengan klorok terlebih dahulu. Kemudian diletakkan sebujur tubuh tersebut, lalu ialah di atas helaian kain kafannya itu disiramkan klorok pula. Kemudian dimasukkan kapas pada rongga-rongga dan bahagian-bahagian yang berlubang pada wajah, pada dirinya, pada tubuhnya itu, dengan kapas yang dicelup dengan klorok juga, memastikan tidak ada langsung pencemaran, tidak ada langsung orang kata jangkitan-jangkitan yang akan berpindah daripada jenazah kepada pengurus jenazah tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehingga kan apabila sudah selesai, maka disiram dan disimbah sekali lagi dengan klorok. Betapa banyak penggunaan klorok dan betapa penggunaan, kita katakan, sarung tangan apa semua yang begitu lengkap. Dan perkara tersebut juga dianggap fardu kifayah terhadap kumpulan imam-imam ataupun orang-orang yang tahu tentang menguruskan jenazah. Itu pun juga kena tahu. Macam tu juga bahawa kena ada sekelompok umat Islam kita yang menguruskan salon untuk memotong rambut orang perempuan muslimah. Kalaulah kita pakat serah kepada orang Cina saja uruskan salon tersebut untuk nak gunting rambut, maka menyebabkan terjebaklah wanita-wanita muslimah untuk mengulurkan kepala mereka, iaitu rambut mereka yang merupakan aurat, kepada non-muslim. Non-muslim tidak wajar melihat rambut wanita muslimah sebenarnya, kerana had aurat muslimah sesama muslimah ialah maknanya seluruh tubuhnya kecuali rambut boleh tengok. Kalau muslimah sama muslimah tidak ada masalah. Tetapi muslimah sesama dengan ajnabi, muslimah sama dengan non-muslim, seluruh tubuhnya kecuali muka dengan telapak tangan saja. Oleh demikian, harusnya adalah juga seorang daripada wakil daerah sempadan yang ambil tahu juga tentang mewujudkan prasarana salon pemotongan rambut untuk wanita. Contohnya, begitulah juga contohnya orang yang tahu tentang sakit puan. Maknanya kena ada kumpulan wanita juga yang tahu tentang sakit puan. Dan juga orang yang menguruskan, orang kata, pesakit-pesakit wanita, perlu ada juga doktor di kalangan wanita. Kalau tidak ada kumpulan tersebut, menyebabkan dimonopoli oleh kaum lelaki dan akhirnya menyebabkan pesakit perempuan terpaksa merujuk kepada doktor lelaki. Dan itu ialah, itu sekira-kiranya tidak ada langsung, barulah pergi kepada option itu sebenarnya. Sebaik-baiknya doktor perempuan muslimah, kemudian doktor perempuan yang bukan Islam masih lagi diizinkan, kemudian barulah doktor lelaki. Apa begitu sekali dia punya stage dan peringkat-peringkatnya. Sebaik-baiknya perempuan, lelaki diuruskan oleh doktor lelaki, supaya tidak ada penglihatan dan melihat aurat tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, adalah menjadi kewajipan ke atas umat Islam menguruskan jenazah dengan memandikannya, mengkafankannya, menyembahyangkannya dan mengkebumikannya. Kewajipan ini akan tertunai apabila sebahagian umat Islam melakukannya. Sekiranya tidak ada orang pun yang menguruskannya, maka semua umat Islam berdosa ke atas mereka kerana meninggalkan fardu kifayah yang diwajibkan ke atas semua umat Islam secara berkumpulan.
Justru tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara fardu kifayah ini juga harus dijadikan perkara yang agak serius juga di kalangan umat Islam. Terkadang mungkin alhamdulillah zaman sekarang masih ada lagi tukang sembelih, tukang yang menguruskan penyerahan korban, tetapi saya takut sampai ke masa tidak ada orang yang nak mengambil tugas menyembelih korban tersebut. Semua orang tak berapa nak berani nak menguruskan sembelihan korban, tak berapa nak biasa lagi menguruskan jenazah. Oleh itu, kena ada juga orang yang ambil perhatian terhadap isu-isu yang sebenarnya dilakukan oleh sebahagian oleh masyarakat. Berlaku juga baru-baru ini, mungkin ialah itu tidak dapat dielakkan dan kesilapan yang tidak disengajakan. Sembelih-sembelih tiba-tiba lembu tersebut boleh bangkit semula, hulurkan tengkok dia pula. Tiba-tiba dia bangun semula. Dengan keadaan yang baru disembelih, tiba-tiba dia up semula, dia hulurkan tengkok dia yang tak selesai lagi sembelihan tersebut. Berlaku begitu. Kemungkinan kalau sekiranya pisau penyembelihan tersebut tidak betul-betul memutuskan urat nafas, satu lagi urat makanan, jadi dua urat yang wajib diputuskan secara sempurna. Andai tak putus habis, tak sah daging tersebut. Oleh demikian, pengetahuan tentang perkara ini amat-amat penting agar penyembelihan itu menggunakan pakai pisau yang amat tajam dan kategorinya pisau sembelih. Berlaku juga satu kejadian di mana pisau itu mungkin pisau belah nyok ke, pisau belah kelapa ke, dia pakai sama rata dengan pisau-pisau sembelihan. Oleh demikian, dua orang terpaksa bersatu padu untuk nak menyembelih leher binatang korban tersebut, untuk dengan sepenuh tenaga sebab alang-alang dah terputus sikit, kena putus sampai habis. Kesian binatang tu. Oleh kerana pisau itu bukan kategori pisau sembelihan yang sepatut-patutnya. Dan pastikanlah juga hukumnya juga, ini baik bab hukum akal, hendaklah dipastikan binatang itu telah pun selesai hayat al-mustaqirah, iaitu baki-baki nyawanya itu telah pun habis keluar, barulah kita boleh lapah dan bolehlah kita potong-potongkan. Ini kadang-kadang apabila baru jadi sembelihkan, tiba-tiba dia kata, awak lama nak mati ni, jom kita pakat lapah dia. Dalam keadaan dia tengah duduk goyang-goyang kaki dia lagi, pakat lapah dia. Oleh demikian, ditakuti binatang itu tidak sempurna lagi keluar nyawanya, masih berbaki hidup dan nyawanya tidak menyebabkan daging itu halal dimakan. Apatah lagi tak sempat nak sembelih tengkok, tiba-tiba ekor kena sembelih dulu. Oleh demikian, haram hukum memakan sup ekor yang mana lehernya belum lagi disembelih. Walaupun penyembelihan itu berduit sama dua-dua. Tiba-tiba tukang sembelih nak memegang kat leher, satu lagi kita sembelih kat ekor tu. Bismillah. Allahu Akbar, pak putih dua-dua. Tak boleh. Dia kena tunggu habis dulu semua-semua. Dah tidak bergerak-gerak lagi, barulah hang ambil ekor, kan nak ambil bahagian apa pun tidak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah serba sedikit kita dapat ulang kajilah berkenaan dengan hukum hakam. Moga-moga hukum hakam ini senantiasa juga kita refreshkan dan senantiasa kita hidupkan pembacaannya, dan moga-moga bisa balik pengetahuan kita akan susuli juga dengan insaf dan sedar. Benda wajib tak boleh tinggal. Benda yang sunat ialah boleh ditinggalkan, tetapi kalau diamalkan berpahala, kalau ditinggalkan tidaklah berdosa. Tetapi janganlah pula diperhina dan perlekeh-lekehkan. Alah, sunat aja, ataupun dia menganggap kata ini sunat-sunat ni buat apa buat ni, maka tidak boleh diperlekeh-lekehkan, tidak boleh diperhinakan. Contohnya bersugi. Buat apa bersugi-sugi macam orang kuno, orang batu, orang zaman-zaman hutan ni bersugi-sugi ni macam orang tak bertamadun. Tidak boleh kita memperlekeh-lekehkan hukum. Justru kesimpulannya, hukum adalah sumbernya daripada ketetapan Allah yang maha berautoriti. Justru wajib kepada kita taat kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita menentang dan engkar autoriti Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah wajib, maka wajiblah. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana. Jangan pula walaupun perkara itu sunat, sunat aja, buat apa nak buat, tak buat pun tak apa. Maka jangan kita memperlekeh-lekehkan. Sekalipun itu doa,
Itu buat apa nak berdoa? Kalau anak dah benar, sampai tak erti nak belajar, tak payah duduk baca Yasin, baca ayat Yasin ni bukan ada apa. Kalau dia jenis memang dah bengong ke apa, bahasa gitu pula kadang-kadang digunakan bahasa. Jangan dibahasakan di situ. Moga-moga itu juga sebagai ikhtiar, dan jangan diperlekeh-lekehkan ayat Allah. Itu moga-moga akan contohnya memberi juga orang kata sebagai usaha dan ikhtiar. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan sesekali kita menghina benda-benda yang sunat pun, jangan dihina, jangan dipandang-pandang lekeh, dan janganlah pula kadang-kadang dipandang orang kata perkara itu remeh. Kadang-kadang ada juga yang berdoa dengan doa yang mana berbunyi, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya engkau nak berikan kepada aku, tidak mengapa. Kalau tak nak bagi pun tak apa. Tidak boleh dia menganggap mudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak bagi pun tak apa, tak nak bagi pun tak apalah, saya tak kisah saja. Mana boleh buat itu? Mengharaplah kepada Allah dikala berdoa. Jangan pula bersyarat dan berterma pula dengan Allah. Ya Allah, kalau tak bagi naik pangkat kali ni, aku tak akan pergi haji. Kalau bagi naik pangkat, tahun lepas saya pergi haji. Terletak berterma dan syarat. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tutup doa. Ingat aku peraduan dalam TV ke radio macam tu, berdasarkan terma dan syarat. Begitu betul-betul dia ikut terma dan syarat dengan doa pun, ya Allah, kalau naik pangkat aku pergi haji, kalau tak naik pangkat aku tak nak buat haji. Mana boleh kita berterma dan syarat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku hamba hendaklah kita mengakui kita hendaklah taat kepada Allah saja. Hukum itu daripada Allah, maka terimalah dengan penuh insaf, itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekianlah saja dahulu kuliah kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah, kekurangan, kesalahan, kealekaan dan kealpaan itu daripada kelemahan kita selaku manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.